Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini adalah cerita. Dan seperti biasa, setiap hari kami kumpulkan segala perkongsian yang menarik daripada wartawan kami yang berada di lokasi untuk memahami apa penceritaan yang mereka bawakan melalui perspektif mereka sebagai wartawan. Dan saya pasti rakan-rakan setugas saya sudah bersedia ketika ini. Dan untuk hari ini kita nak memahami proses penghantaran bantuan makanan dan juga keperluan di kawasan penempatan orang asli di Gua Musang, Kelantan. Ini kerana difahamkan lebih 10,000 penduduk orang asli di kawasan pedalaman di Gua Musang terputus bekalan kerana akses termasuk jalan dan jambatan dilaporkan rosak. Dan untuk kita nak mengetahui dengan lebih lanjut mengenai operasi, kita akan terus bersama dengan Muhafandi Muhammad yang merupakan Wakil Astro Awani Kelantan yang seharian berada di Gua Musang untuk meninjau proses berkenaan. Jadi Muhafandi, mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton ketika ini bagaimana kelangsungan proses penghantaran bantuan ini dan bagaimana dengan kelancarannya, Muhafandi? Baik, terima kasih Syah di Kuala Lumpur. Saya baru saja touchdown daripada pesawat milik unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, pesawat 189 AW189 yang mana baru sahaja selesai menghantar sejumlah barangan keperluan di pos Belating, dan saya bersama dengan pengarah unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia iaitu Tuan Nazili Mahmud serta yang berhormat Adun Galas Muhammad Syahabuddin Hashim, di mana semenjak beberapa bulan ini terutamanya melibatkan peralihan monsun timur laut, di mana berlaku banjir yang mengakibatkan jalan masuk ke kawasan penempatan orang asli telah pun rosak, dan sebahagian besarnya daripada jalan-jalan berkenaan dikatakan mengalami kerosakan akibat laluan daripada aktiviti membawa keluar kayu dan juga aktiviti menghantar bekalan makanan oleh pihak bukan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan, NGOs. Jadi selain itu bukan sahaja jalan yang rosak, bahkan jambatan yang menghubungkan kampung-kampung di penempatan orang asli juga telah pun runtuh akibat daripada fenomena hujan dan juga banjir yang berlaku itu. Dan ini telah menyulitkan bagi masyarakat orang asli untuk mereka keluar mendapatkan bekalan makanan di pekan Gua Musang ini, dan pada masa yang sama juga kesukaran bagi mereka untuk mendapatkan bekalan makanan di hutan disebabkan cuaca hujan dan juga kesan-kesan yang lain. Untuk itu bertindak atas maklumat yang diperolehi dan juga apa yang dilaporkan oleh Tok Batin kepada wakil rakyat di kawasan ini, dan juga melalui kerjasama Jabatan Jakwa telah mewujudkan satu usaha bagi membawa bekalan makanan ke penempatan orang asli yang terputus bekalan sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kita dengarkan dulu apa yang dijelaskan oleh Adun Galas Muhammad Syahabuddin Hashim berkenaan dengan apa yang berlaku ataupun apa kesannya terhadap persekitaran dan juga masyarakat orang asli di pedalaman Gua Musang ini. Jadi kita dengarkan. Pertamanya saya nak ucap ribuan terima kasihlah kepada pihak Bomber Unit Udara di atas inisiatif yang amat-amat baik yang dilaksanakan pada hari ini, di mana bekerjasama dengan pihak Jakwa untuk menghantar bekalan makanan ke kawasan pedalaman. Di kawasan saya ini di Pos Bihai dan Pos Belating. Penghantaran ini perlu dibuat memandangkan kepada beberapa perkara. Antaranya ialah kerana jalan perhubungan darat ini rosak teruk. Kita baru habis musim hujan di mana jalan ini memang tidak boleh dilalui baru-baru ini. Kemudian ianya juga disebabkan oleh kemasukan NGO. Saya sebenarnya bukan nak menghalang, tetapi apabila banyak dalam masuk dengan bilangan yang banyak, ianya secara tidak langsung telah merosakkan jalan utama pengangkutan ke kawasan orang asli ini. Ini menyebabkan perhubungan mereka terputus, terutamanya mereka yang menggunakan motosikal. Jadi ini telah memberi kesan yang amat besar kepada mereka kerana apabila jalan dan juga jambatan, sebagaimana tadi kita tahu, kita ke Belating pun diberitahu oleh penduduk kampung 3 jambatan yang runtuh kerana banjir dan juga kerana kemasukan kereta yang banyak, 4-wheel drive yang banyak.
Dan ini telah menyukarkan mereka. Kita tahu dalam musim PKP ini banyak mereka yang terjejas terutamanya untuk mendapatkan sumber makanan. Yang kedua pula mereka mengadu soal pendidikan anak-anak. Jadi kita tahu masyarakat orang asli yang tinggal di pedalaman ini tercicir. Jadi ada di kalangan mereka yang mengharapkan agar TV-TV kerajaan, agar saluran rasmi, RTM dan sebagainya ini dijadikan saluran pendidikan. Jadi saya merasakan bahawasanya ianya wajar dipertimbangkan oleh pihak kerajaan agar anak-anak di kawasan pedalaman khususnya mendapat pendidikan tidak tertinggal dalam pendidikan yang sepatutnya mereka terima ini. Sebenarnya kalau tengok semua yang terjejas apabila kita dengar soal PKP ini, ramai yang tidak dapat pergi kerja dan mereka pun menyuarakan kebimbangan. Bukan saja berada dalam kawasan mereka, untuk keluar, untuk ambil duit bantuan prihatin nasional sekalipun mereka bimbang. Kerana Gua Musang ini baru-baru ini diisiakan sebagai zon merah. Jadi mereka bimbang untuk keluar dan sebagainya. Apatah lagi ditakutkan soal kompaun, soal penguatkuasaan yang dibuat oleh pihak kerajaan pada hari ini. Jadi mereka merasakan bahawasanya agak takut berkenaan dengan perkara ini. Walau bagaimanapun telah pun saya tenangkan mereka dan terangkan kepada mereka supaya mematuhi garis SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan supaya patuhi arahan-arahan daripada pihak penguasa terutamanya pihak polis supaya kompaun dan juga denda ini tidak dikenakan kepada mereka. Itu sebenarnya apa yang digambarkan oleh Adun kawasan Galas ini berhubung situasi yang dialami ataupun yang dihadapi oleh masyarakat di pedalaman Kelantan melibatkan masyarakat orang asli yang bukan saja satu angka yang kecil, bahkan melibatkan lebih daripada 10,000 penduduk orang asli di beberapa pos di pedalaman Kelantan ini. Jadi saya juga sebentar tadi menyaksikan bagaimana unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat berusaha membawa keluar sebahagiannya pesakit dan sebahagiannya pelajar sekolah bagi mengelakkan mereka tercicir dari pendidikan. Mungkin kita tahu kawasan di penempatan orang asli ini merupakan satu jarak yang agak jauh dan juga sukar untuk diakses ke kawasan mereka, dan sekolah juga yang hanya berasrama penuh berada di pekan Gua Musang itu. Jadi operasi yang dijalankan oleh unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini bukan sahaja semata-mata untuk menghantar bantuan makanan dan juga membawa pesakit dari kalangan orang asli untuk mendapatkan rawatan di Hospital Gua Musang ini. Sebaliknya tumpuan juga turut diberikan ke arah memastikan pelajar yang menduduki peperiksaan SPM tidak tercicir. Jadi apa kata, kita dengarkan dulu bentuk pengoperasian yang dijalankan oleh unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi kita dengarkan. Pada petang ini, unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama dengan JAKWA berkesempatan untuk memberi bantuan, menghantar bekalan makanan kepada warga orang asli di pos di sekitar Gua Musang lah. Ini adalah ekoran daripada fenomena monsun timur laut yang telah berlaku baru-baru ini menyebabkan jalan raya untuk menghubung di antara pos-pos dan juga keluar daripada ke bandar Gua Musang telah terputuslah. Jadi penghantaran menggunakan kaedah melalui udara adalah lebih berkesan. Jadi pada hari ini unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menggunakan dua helikopter jenis AW189 dan juga AW139 untuk menghantar bekalan ke dua pos orang asli, iaitu pos Bihai dan pos Belati lah, melibatkan 6 buah kampung lah. Jadi pada hari ini kita telah berjaya menghantar 5 tan bekalan makanan yang telah disediakan oleh pihak JAKWA, dan keseluruhan bekalan makanan yang perlu dihantar sehingga besok adalah sebanyak 11 tan. Selain daripada itu juga melihat dari segi keperluan pendidikan anak-anak orang asli ini, kita telah membawa 7 murid sekolah orang asli yang berada di kampung Sauk dan juga Laluk lah, yang mana mereka ini adalah calon SPM pada tahun ini lah.
Dan pada hari ini juga dalam masa yang sama kita telah mengeluarkan ibu-ibu yang syarat mengandung dah sampai masa untuk melahirkan anak seramai 3 orang lah di pos Bihar yang mana mereka ini dibawa untuk bersalin di Gua Musang. Jadi ini adalah tugas ataupun program-program yang telah kita laksanakan pada hari ini, yang mana unit udara Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia sentiasa melihat sama ada dalam keadaan aman kita melaksanakan operasi bantuan menghantar bekalan makanan, membawa mereka-mereka yang diperlukan di kawasan pendalaman. Kita juga melaksanakan tugas-tugas semasa bencana dan juga semasa kecemasan yang lain. Kalau kita lihat 2 bulan kebelakangan ini, yang mana kita ketahui bahawa bencana banjir telah berlaku di negara kita lah, dan ekoran daripada itu kelima-lima buah helikopter milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah telah digunakan sepenuhnya. Boleh dikatakan saban hari kelima-lima helikopter ini telah beroperasi dan banyak membantu, kerana kita lihat akibat daripada bencana banjir, kawasan-kawasan yang ditenggelami air tidak dapat dihubungi melalui jalan darat. Maka kaedah melalui jalan udara adalah sangat berkesan dan juga lebih menjimatkan. Itu dia Syah, sedikit perjalanan sepanjang hari saya berada di Gua Musang ini bagi membawakan liputan dan juga berita berkenaan dengan operasi yang dijalankan itu, Syah. Baik, Muhammad Fandi, kalau boleh saya nak tanya juga di sini ya, sebab tadi saya ada mendengar daripada pengarah unit udara JBPM Encik Nazli Mahmud tadi ada berkata yang 7 orang pelajar yang akan menduduki peperiksaan akan dibawa keluar dari kawasan tersebut untuk membolehkan mereka menduduki peperiksaan SPM. Jadi bagaimana pula pemerhatian Fandi sendiri sepanjang berada di sana tentang keperluan murid-murid yang masih bersekolah yang perlu menjalankan PDPR. Jadi bagaimana kelangsungannya di sana, Muhammad Fandi? Mungkin boleh kongsikan. Sebenarnya Syah, umum mengetahui bahawasanya kawasan pendalaman ini merupakan satu kawasan yang sukar untuk mendapatkan akses ataupun liputan internet, apatah lagi dengan teknologi ataupun untuk memiliki gadget di kalangan pelajar masyarakat asli. Ini merupakan satu kekangan buat mereka. Jadi nak tak nak terpaksa juga pihak Jabatan Bomba dan juga pihak Japua ataupun dan juga wakil rakyat berusaha untuk memastikan pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan utama ini tidak tercicir ataupun tidak ketinggalan dari sudut peperiksaan. Dan untuk itu mereka mungkin ataupun sedang dalam proses untuk dibawa ke Gua Musang ini untuk ditempatkan di asrama di sekolah yang berasrama bagi mereka tidak ketinggalan untuk mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Ini kerana kalau dilihat dari sudut penggunaan gadget sekalipun bagi kalangan pelajar di kawasan pendalaman ini, mereka mungkin tidak mempunyai kemahiran ataupun luas pengetahuan untuk mengakses internet ataupun mengakses apa jua maklumat yang dihantar oleh pihak guru ataupun pihak sekolah. Faham. Apa yang saya lihat itu yang masalah yang dihadapi oleh pelajar dan juga penduduk di kawasan orang asli ini, Syah. Baik. Terima kasih Muhammad Fandi. Saya kira banyak lagi perkongsian yang nak dikongsikan, bukan setakat mengenai proses penghantaran bekalan asas kepada orang asli di Gua Musang. Banyak lagi yang boleh kita korek dan banyak lagi boleh kita kongsikan. Tapi itu saja masa yang kita ada buat masa ini, Muhammad Fandi. Muhammad, terima kasih atas perkongsian tersebut dan cerita berhenti rehat seketika. Kita bertemu semula selepas ini.